bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi bersama hadirin syahudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, masih lagi membincangkan ayat 124 hingga berikutnya daripada surah Taha, iaitu Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan sesiapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah SWT menjawab, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Para ulama menjelaskan di sana ada berbagai maksud tentang perkataan danka. Antaranya ialah azab kubur seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Ia merupakan pandangan Ibn Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Suddi. Yang kedua mengatakan ia merupakan tekanan dalam kubur ini, himpitan sehingga menyebabkan berceragahnya tulang rusuk seseorang yang telah mati itu. Ini merupakan satu riwayat dari Atha daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga merupakan kesusahan, kesukaran kehidupan dalam neraka. Memang dalam neraka ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, memang susah dah. Tapi disebut dalam hadis yang sahih, orang yang paling ringan siksanya dalam neraka iaitu rajulun yudha'u tahta aqdam akhmasaihi dukhanun min nari yaghli bihima dimaguhu. Seorang yang dipakaikan dengan sepatu api neraka yang menyebabkan otaknya menggelegak disebabkan memakai sepatu daripada neraka itu. Jadi menunjukkan dalam api neraka ni ada berbagai tahapan, ada berbagai tahap, peringkat. Azab ni berbeza-beza daripada seorang kepada yang lain. Jadi orang yang paling daripada Allah SWT di dunia ni, dia akan menghadapi siksaan yang antara yang paling teruk sekali dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan daripada Dhahak, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan ia juga merupakan pandangan Hasan, Qatadah dan Ibn Zaid. Lagi pandangan yang dimuliakan, pandangan para ulama tafsir yang merujuk kepada perkataan danka ini, tuan-tuan, iaitulah kehidupan yang sempit kerana memperoleh harta dari sumber yang haram. Ini juga pandangan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Daripada Dhahak daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu arbahum. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, orang yang sudah terlibat dengan melakukan perkara haram ni tak boleh nak keluar daripada perkara-perkara haram yang terlibat itu. Mohon kepada Allah, tuan-tuan, supaya pekerjaan kita ni selamat daripada terlibat benda-benda yang berunsur rasuah, penganiayaan, rampasan kepada orang lain, hak-hak orang lain, hingga akibatnya kita tak boleh nak keluar daripada kehidupan itu lagi, tuan-tuan. Mohonlah kepada Allah SWT supaya kita ni dapat keberkatan. Amalkan selalu doa sebagai contoh yang diajar Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon padamu kesucian diri, aku mohon padamu ya Allah kekayaan, menyebabkan aku tidak perlu bergantung kepada siapa pun melainkan hanya kepadamu ya Allah. Maka bolehlah tuan-tuan mengamalkannya.
ajarkan kepada orang lain tuan-tuan. Mohonlah kepada Allah supaya kita selamat daripada rezeki yang haram. Kerana bila dah terlibat dengan rezeki yang haram ni, nak keluar punya payahnya, tambahan pula kita sudah pun diselimuti dengan kemewahan yang ada. Dah biasa mewah, bagaimana nak keluar daripada kemewahan ini? Ini tuan-tuan, mohonlah kepada Allah SWT. Kerana hakikat orang yang hidup di semua yang haram ni, nampak saja hidupnya tenang, tapi hatinya susah. Hatinya sentiasa berada dalam dihimpit dengan rasa kebersalahan yang amat sangat. Dan dalam hadis mengatakan, khairu ma tma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi alqalb wa syarru ma haka fi sadri wa taraddada fil qalbi wa in aftaka an-nas aftauk. Benda yang halal ini menyebabkan hati tenang, lapang. Tapi benda yang haram dilakukan, hatinya resah, gelisah. Dan hadis yang lain oleh Muslim, wa karita an yattali alaihi nas. Kau bimbang kalau ia diketahui oleh manusia. Kita bekerja jauh daripada keluarga, masya-Allah mewahnya. Tapi kerana perbuatan kita ni kerja yang haram, berasas dengan penipuan, penganiayaan, kita takut kalau ibu bapa kita datang ke rumah dan mengetahui realiti kerja yang kita lakukan. Takut kalau saudara kita datang untuk menumpang. Kenapa? Kita terlibat dengan benda yang haram. Maka hati tidak senang tuan-tuan. Nampak? Tapi kalau kita sumberkan rezeki yang halal, rumah kita sempit pun kita rasa lapang dan kedatangan tetamu, gembira orang datang. Kita tahu di situ ada doa, ada keberkatan daripada kedatangan tetamu itu sendiri. Lagi tuan-tuan yang hati dan dikasih sekalian, ada pandangan lain lagi mengatakan bahawa al-ma'ishatu dhank bermakna al-mal ladhi la yattaqillaha sahibuhu fihi. Ini juga merujuk kepada rezeki yang haram sebenarnya, iaitu kehidupan yang sempit ini diperolehi daripada seorang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan pandangan Al-Aufi daripada Ibn Abbas. Adalah perbezaan sebenarnya dengan yang sebelumnya. Perolehan yang haram dengan satu rezeki yang diperolehi oleh seorang tanpa rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah perbezaannya tuan-tuan yang boleh kita lihat. Sebagai contohnya, seorang menjadi majikan kepada pekerja-pekerja yang duduk di bawahnya. Dia ni kontraktor sebagai contohnya. Ambillah beberapa kontraktor, maka pekerjanya pun binalah bangunan, tapi waktu kosongnya digunakan untuk mengumpul barang-barang buangan, seperti contohnya tin minuman. Kita tidak tahu, tapi kerja sempurna lah. Tiba-tiba majikan ni satu hari melihat, apa banyak sangat guni yang ada ni. Oh, rupanya berisi dengan bekas-bekas minuman yang boleh dijual. Berapa kadar jualannya? Masya Allah, tengok-tengok saja jualannya mahal. Berkumpul-kumpul dalam guni ni, boleh dijual hingga RM1,000 katakan. Oh, tak boleh. Ini RM1,000 kamu kena share dengan saya, sebab saya majikan kamu. Saya yang bawa kamu datang ke sini. Sebagai contohnya. Agak-agak majikan seperti ini bertakwa pada Allah tak tuan-tuan? Memanglah logik akal mengatakan dia belum tentu haram, tapi agak-agak takwa tak pada Allah. Apa salahnya dia buat kerja tu barangkali di luar tanggungjawab kerja yang telah kita tetapkan dengan jadual yang ada. Nampak ini perbezaan sebagai contoh di antara pandangan keempat dan pandangan kelima, seperti dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dan tafsirnya Zadul Masir. Ini contoh yang boleh saya kemukakan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan ni boleh katakan, pada zaman moden ni semua orang suka untuk mencari rezeki. Carilah rezeki. Bahkan lepas sembahyang Jumaat pun dituntut kita untuk keluar dari masjid segera. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tengok Allah SWT suruh kita bekerja. Keluar lepas sembahyang Jumaat, tak payah berdiri panjang-panjang, pergi keluar bekerja. Kalau kamu itu yang menjadi keperluannya, pergi kerja cepat. Kerana berdoa itu hukumnya sunat, tapi menyempurnakan kerja di pejabat, sehingga esok kita nak bercuti hari Sabtu, biar sempurna beres kerjanya. Jangan tangguh-tangguh hak yang berkaitan dengan tuntutan klien dan sebagainya. Allah suruh bekerja, tapi tuan-tuan, biarlah cari semua yang halal tuan-tuan. Jangan duit orang pun macam duit kita. Sebenarnya bila terlibat dengan benda yang haram ni tuan-tuan, ada banyak musibahnya tuan-tuan. Orang yang terlibat dengan benda yang haram ini akan, dalam dirinya akan timbul perasaan hina, rasa rendah diri. Dan lebih malang lagi kalau dia mati, besok dia ungkit-ungkit kejahatannya, kezalimannya itu. Oh, dia orang yang tinggal, tu anak siapa tu, oh bapak dia penipu dahulu. Fulan tu dah mati, baguslah dia mati. Memang patut dia kena langgar macam tu. Dulu hidup kerja mencuri kepala payat saja. Contohnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang sebut tuan-tuan sampai bila-bila. Nampak tak hina tak? Nampak tuan-tuan?
Itu sebab Allah gambarkan surah Al-A'raf yang pernah kita bincangkan dahulu berkenaan dengan Bani Israel yang menjadikan anak sapi, anak lembu itu sebagai sembahan. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sungguhnya orang yang mengambil patung anak lembu itu, Allah akan kenakan kemurkaannya dan ditimpa pula kehinaan dalam kehidupan ini. Nampak hina tuan-tuan. Jadi para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita bertanggungjawab untuk meluruskan diri kita, menyelamatkan diri kita, menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram, tuan-tuan. Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan saja kehidupan ke akhirat besok menjadi payah, malahan di dunia pun menimbulkan keresahan kepada orang keliling kita. Dia menimbulkan penghinaan. Ajarlah anak-anak kita untuk bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana melakukan maksiatnya akan menyebabkan kau hina, nak. Selamatkan dirimu sebelum kamu dihina oleh manusia. Itu sebab dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, waju'ila dhillu was-sagharu ala man khalafa amri. Waju'ila adh-dhull was-saghar ala man khalafa amri. Dijadikan penghinaan dan kerdilnya seseorang itu dengan sebab dia melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, sentiasa berdoa, Allahumma a'izna bitta'ah wa la tudhilna bil ma'siyah. Ya Allah, muliakan kami dengan ketaatan dan janganlah kau hina kami dengan maksiat. Melakukan maksiat kepadamu, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, hidupnya sempit. Benarlah kata-kata Ibnu Mubarak penjelasannya terhadap dosa ni, tuan-tuan. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa kad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun nafsi ka'isyanuha. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati dan boleh menyebabkan penghinaan bagi kita yang sentiasa konsisten melakukannya. Meninggalkan dosa itu merupakan sebab hati menjadi hidup. Maka baiklah bagi dirimu, wahai saudara, untuk menghindari, mengingkari tuntutan dirimu untuk melakukan dosa itu. Tuan-tuan, lagi masalah orang melakukan dosa ni, tuan-tuan, dia akan menyebabkan rasa sepi dalam diri, menyebabkan hubungan kita dengan Allah SWT ni menjadi masalah. Bila hubungan dengan Allah masalah, maka hubungan dengan manusia akan timbul masalah. Hubungan dengan jiran masalah, hubungan dengan rakan sekerja masalah, hubungan dengan suami masalah, hubungan dengan sesiapa sahaja masalah. Tak pernah selesai cerita masalah kita ni. Asal berjumpa saja akan cerita masalah dengan bapa, masalah dengan ibu, dengan adik-beradik, dengan jiran tetangga, dengan rakan sekerja, dengan orang baru kita jumpa pun dah timbul masalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang benarlah mereka melakukan dosa ni. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, innal hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Orang yang melakukan kebaikan ni akan menyebabkan wajahnya bercahaya, hatinya disinari dengan nur, rezekinya menjadi luas, tubuhnya menjadi kuat, dan orang menjadi sayang kepadanya. Wa inna li sayyiati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badni wa naqsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Ini dalam kitab Jawabul Kafi oleh Ibn Qayyim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, orang melakukan dosa pula menyebabkan wajahnya menjadi hitam, tidak ada nur padanya. Orang melihat saja masa benci, rasa meluat, rasa boring nak menampingi, rasa magnet menolak, menyebabkan kuburnya besok gelap dan hatinya menjadi gelap, tubuhnya menjadi lemah dan rezekinya berkurangan, dan menyebabkan orang benci kepadanya. Benar, tuan-tuan, ni ayat yang kita bincangkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Siapa yang paling daripada ayat-ayatku, daripada peringatanku, maka sungguhnya kehidupan baginya sempit. Orang melakukan dosanya sempit hidupnya, tidak bersenang hatinya, tidak pernah aman, sentiasa rasa orang tidak senang kepadanya, sentiasa rasa orang benci kepadanya. Kalau ada masalah dalam diri kita, tuan-tuan, maka sedarlah kita ni ada masalah dengan Allah sebenarnya. Ini salah satu tafsiran yang menarik, memandangkan dia berkaitan rapat dengan kehidupan kita. Makin mari sama kita muhasabah diri. Lakukan dosa pada Allah SWT menyebabkan kehidupan dia sempit, tidak akan disenangi oleh orang lain. Dan yang paling malang sekali digambarkan di sini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat akan buta. Kata Mujahid,
Abu Saleh dan As-Suddi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum bahawa dia tidak akan ada hujah, dia tidak mampu untuk membela dirinya sendiri. Ikrimah pula mengatakan bahawa dia dibutakan terhadap segala sesuatu kecuali Jahannam. Semua dia tak nampak. Tapi bila api neraka Jahannam ini menyala-nyala di hadapannya, baru dia sedar. Itu saja dia nampak. Ini sedari dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah yang tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka merupakan neraka Jahannam. Itu sebab dia akan bertanya kepada Allah SWT, dan kita akan lihat persoalan ni apakah dijawab oleh Allah SWT ataupun tidak. Jawapannya pun satu penghinaan lagi. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.